Tuan-puan hadirin sekalian, seterusnya ialah sesi forum bertajuk Embracing Digital Learning Transformation yang akan dikupas oleh para panelis yang kami undang khas dari pelbagai bidang untuk anda semua pada hari ini. Sesi forum ini akan dimoderasikan oleh Puan Isnariza binti M. Zakaria, Timbalan Ketua Pegawai Teknologi Maklumat Kanan, Hospital As-Sultan Abdullah UiTM. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis Puan Nozalina. Tajuk forum yang akan dibincangkan petang ini merupakan tajuk tema konferensi ICT 2022 iaitu Embracing Digital Learning Transformation. Pihak penganjur konferensi telah berbesar hati menjemput 3 panelis daripada agensi kerajaan yang memainkan peranan penting dalam peningkatan teknologi pendidikan di Malaysia. Sebelum kita mengupas topik forum, apa kata saya memperkenalkan 3 panelis yang dapat hadir bersama saya di studio petang ini. Duduk di sebelah kanan saya adalah panel pertama, Profesor Madya Dr. Airil Haimi Muhammad Adnan, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Unit Hikmat Pengurusan, Bahagian Kecemerlangan Akademik, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi, KPT. Dikenali juga dengan nama Teach, merupakan pensyarah UiTM, but currently on attachment to KPT due to his expertise. And at the same time telah dianugerahkan gelaran profesor daripada Polytechnic University of the Philippines. Telah menabur bakti dalam tertiary education lebih daripada 20 tahun dengan track record yang cemerlang. Telah menerbitkan lebih daripada 150 conference proceedings, journal articles, book chapters and books di peringkat nasional dan juga international. Dan kita sambung kat sebelahnya pula, yang di tengah tu, Encik Azhan Abdullah, Pengarah Bahagian Teknologi Maklumat, Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan PADU, Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Sebelum menyertai KPM, beliau telah berkhidmat dalam sektor kewangan, on the IT side, very expert on it. Sekarang diberi tanggungjawab dalam menguruskan Malaysia Education Blueprint, MEB, dan juga menyokong penuh Digital Learning Project Delima dan Projek Delima. Beliau banyak juga terlibat dalam inisiatif ICT di bawah KPM yang akan mungkin boleh diterangkan juga sebentar nanti. Dan di hujung sana tu, Encik Amiruddin Abdul Syukur merupakan Senior Vice President of Corporate Service Division di Malaysia Digital Economy Corporation Sdn Bhd MDEC. Beliau ni bukan kaleng-kaleng orangnya, beliau merupakan corporate strategist yang berpengalaman dan berkepakaran dalam corporate management, finance, corporate finance dan juga investment. Sebelum menyertai MDEC, beliau pernah memegang jawatan pengarah dan jawatan pengurusan lainnya dalam pelbagai industri in both private and juga public sector, termasuk juga agensi kerajaan. Merupakan alumni UKM dan juga UiTM, and impressively a professional chartered accountant dan juga a board member of Institute Sukan Negara ISN. Jadi saya nak ucapkan selamat datang kepada konferensi ICT 2022. Secara umumnya, mungkin kita buat pendahuluan dulu. Saya nak minta jugalah bantuan daripada panelis untuk menerangkan fungsi agensi masing-masing daripada KPT, PADU dan juga MDEC dan peranannya dalam transformasi digital kerajaan. Mungkin saya boleh mulakan dengan Dr. Airil. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Clear? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua yang menonton. Boleh? Clear? Dan terima kasih saya mula-mula ucapkanlah pada Puan pengerusi majlis. Terima kasih banyak Puan MC. Terima kasih kepada UiTM kerana menjemput KPT dalam program yang saya rasa amat hebat ni lah. Sahabat-sahabat saya daripada PADU dan MDEC ni, kawan-kawan belaka ya. Kita semua sama membantu dalam bidang ICT. Okey, apa dia tugas KPT? Amanah yang digalas oleh KPT ni ya. Sebenarnya kalau kita boleh tengok, kita ada tiga tonggak utama ataupun 3 bidang tujahan. 3, very clear. Dan nombor 1 adalah dalam pembangunan polisi. Dalam pembangunan polisi. Dan pembangunan polisi ni sebenarnya satu benda dasar dan polisi ni amat penting. Tanpa dasar, tanpa polisi, kita tidak boleh bergerak ke depan. Bila ada polisi, ada dasar yang jelas
maka bolehlah kita cari jalan untuk ke depan. Dan kita ini hidup dalam satu zaman yang orang panggil apa ni, VUCA ni ya. Dalam ketidaktentuan yang amat tinggi. Dan kita nak, kalau boleh daripada sekarang, untuk tahun 2030 misalnya, persediaan dibuat pada tahun 2003. Dan seterusnya. Menuju ke depan, cabaran makin banyak. Maka nombor satu adalah pembuatan dasar. Ya? Dan dasar ini saya boleh bagi tahu puan lah, bukannya senang nak buat. Ramai tanya, sahabat-sahabat saya daripada Padu dan MDEC juga tahu, ya, dia punya mesyuarat tu macam mana. Ya, kadang-kadang pergi bengkel tu macam mana, 1 sampai 1 pagi tu biasa. Jadi gitulah ke tahap ini kita bincang, kita nak, sebab kita nak majukan ICT ini di Malaysia ni bergerak selaras ya, daripada peringkat pendidikan paling rendah, ya, pendidikan pra-formal di tadika ke rendah, ke menengah sampai pendidikan tinggi dan seterusnya. Itu yang kita nak. Maka itu nombor satu dasar. Keduanya adalah pembangunan program akademik di IPT. Ini amat penting lah. Kita mahu yang bernuansa digital. Bernuansa digital. Itu sebab kalau tuan-tuan perempuan, para penonton yang budiman ada tengok sebelum ini, jadi satu isu di mana ada universiti awam, dia hentikan beberapa program akademik. Jadi semua orang terkejut. Bila dikata tidak relevan lagi. Maka ini salah satu lagi program, salah satu lagi bidang tujahan ataupun bidang fokus area di Kementerian Pengajian Tinggi. Seterusnya di kementerian juga, kita amat-amat melihat ya, kita nak latih student, tapi kita tak nak program yang dah tak berapa nak guna masa depan. Nah masalahnya ini, kalau tak berapa nak guna ni puan dan tuan-tuan, sahabat-sahabat saya pun tahu lah ya, daripada Padu, daripada MDEC tahu, kalau dia tak ada nilai digital itu agak sukar. Agak sukar. Kita pun ada di peringkat Jabatan Pengajian Tinggi, kita ada mesyuarat saringan awal. Mana kita saring program-program baru. Contohnya nak buka degree ini, degree itu, master ini, master itu. Kita tengok. Kita tanya ada tak? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ada guna tak? Kita tak nak pelajar kita, ya, anak-anak muda kita, siswa-siswi kita bergraduat tetapi tidak ada kerja. Ini satu cabaran yang kita takut sangat. Kita pun tahu cabaran sekarang ya, cabaran paling besar. Jadi itu program. Yang ketiga akhirnya sudah tentu pensyarah. Pensyarah macam kami inilah. Ya. Nak latih pensyarah supaya dia bukan hanya mengajar tetapi dia menjadi pembangun kandungan. Pembangun kandungan digital, pendidikan digital. Dia ada konsep-konsep di dalam kepala dia. Dia boleh buat YouTube, dia boleh buat gamifikasi dan lain-lain. Jadi itu kita nak latih juga pensyarah kita bergerak. Selari sama-sama bergerak ke depan berdasarkan konsep ICT ini untuk menyokong Malaysia digital. Itulah dia tugas-tugas kami di KPT, insyaAllah. Terima kasih puan. Terusnya. Itulah, kita minta juga Padu lah untuk memberi sedikit maklum balas. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih puan. Terima kasih UiTM kerana menjemput sahabat-sahabat sekalian. Basically, Padu ataupun actually Education Performance Delivery Unit ialah actually an education transformation agency untuk KPM. We facilitate, support and actually deliver the Malaysian Education Blueprint. Our function is actually just more than actually PMO, just more than actually DMO. Sometimes actually we have to actually look at what are the problems, what are actually the bottlenecks, and we have to come in and actually help out kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami di actually KPM untuk memastikan the impact, the outcome of actually the initiative that is actually supporting Malaysia Education Blueprint. We also are given actually the mandate to support digital learning for MOE. The mandate was given by the previous Prime Minister, and then actually the Prime Minister actually after that actually Prime Minister. So Alhamdulillah, we are actually still supporting digital learning for MOE, and as actually a result, MOE able to actually implement the 5, which is actually the digital learning platform back in actually 2019 lah. Sampai sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Amiruddin ya. Terima kasih kepada puan pengerusi majlis, terutama sekali kepada UiTM ya yang menjemput MDEC untuk bersama-sama dalam konferensi ICT 2022. Alhamdulillah ini sesuatu yang sangat relevan kepada MDEC ya dalam bidang ICT ini, sebab MDEC ni dah 25 tahun tertubuh ya, 1996, dan pada masa tu mandat yang diberi kepada MDEC adalah untuk menerajui dan membangunkan ICT di Malaysia ya. Kalau tuan-tuan puan-puan recall Malaysia Super Corridor
di Ideas Initiative on Malaysia Supercurricular, MSc MSc Malaysia. So MSc Malaysia adalah inisiatif MDEC masih lagi mempelopori dan membangunkan inisiatif ICT di Malaysia. Okay. Tapi pada tahun 2014, selain daripada ICT, kerajaan telah memberi mandat baru kepada MDEC, iaitu untuk membangunkan ekonomi digital, ekonomi digital di Malaysia. Jadi kita sekarang ni MDEC, selain daripada ICT, kita juga membangunkan atau memajukan digital ekonomi di Malaysia, membuat aktiviti mentransformasi kerajaan agar cara penyampaian kerajaan ni boleh dibuat dalam bentuk digital. Okay, itu salah satunya. Kemudian secara inklusif dari segi mandat MDEC dalam mempelopori ekonomi digital ni, kami tidak lupa peranan kami kepada rakyat, kepada komuniti perniagaan dan juga kepada komuniti pelaburan. So dalam mandat kami ni, kami sasarkan program-program kami dan juga roadmaps atau polisi yang kami bina untuk 3 sektor ni yang saya sebutkan tadi, iaitu untuk kelestarian digital ekonomi dan agar ianya boleh digunakan oleh rakyat dan boleh diadaptasikan oleh rakyat, dan kemudian ia boleh diadaptasi dan digunakan oleh perniagaan untuk pembangunan dan juga kemajuan perniagaan mereka, dan akhir sekali untuk membawa masuk pelaburan strategik ke Malaysia dari segi sudut digital, So dan dari segi sumbangan kami kepada negara setelah 25 tahun ditubuhkan ni, alhamdulillah ekonomi digital disasarkan untuk mencapai kepada tahap sumbangan 25% kepada KDNK dalam tahun 2025 nanti. Buat pada masa ni, alhamdulillah kita dah berjaya mencapai hampir 20% sumbangan kepada KDNK, dan pada 2025 tak lama lagi insya-Allah dengan program-program, dengan inisiatif yang telah diatur dan juga kerjasama daripada rakan-rakan padu daripada KPT, daripada sektor-sektor lain juga, sektor swasta, insya-Allah ekonomi digital akan menyumbang kepada KDNK negara sebanyak 25%. Itu sasaran kami. Okay? Dan insya-Allah kami rasa 25% tu kita dapat sumbang nanti tahun 2025. So selain daripada itu, sebagai salah satu agensi kerajaan yang memacu pelaburan digital, kami juga mensasarkan atau positioning ourselves as the digital hub for ASEAN. So bukan saja untuk rakyat Malaysia, bukan saja untuk perniagaan yang berada di Malaysia, kami juga mensasarkan untuk perniagaan-perniagaan yang berada yang ingin menjadikan ASEAN sebagai market mereka, menjadikan Malaysia sebagai hub untuk mereka mensasarkan market di negara-negara ASEAN. So itu peranan MDEC yang saya boleh sharekan pada kali ni lah untuk Okay, terima kasih Cik Amiruddin. Nampaknya memang tak salah lah kita memanggil wakil-wakil yang memang pakar dalam bidang ni dan relevan lah dengan tajuk forum yang kita nak bincangkan pada petang ni. Untuk digital learning ataupun pembelajaran digital ni, kita boleh terangkan sebagai pembelajaran yang dibantu ataupun didokong dengan menggunakan teknologi dan juga media elektronik. Dan secara tidak langsung, the person who is doing the learning tu, dia boleh mengawal, dia kuasa untuk mengawal masa pembelajaran dia, tempo dia punya pace pembelajaran dia, tempat di mana dia belajar, wherever they can learn, providing that they have the gadget, the electric and the internet and all the requirement, dan juga dia punya direction of the learning jugalah di bawah kawaslia student tu sendirilah. Jadi dengan itu, saya nak mulakan dengan soalan pertama. Saya tujukan kepada Encik Azhan dululah. Okey, bilakah permulaan pembelajaran secara digital ni diperkenalkan di Malaysia, dan adakah pandemik ini COVID-19 ni merupakan satu sebab pembelajaran digital ini diperkenalkan? Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Basically pembelajaran digital ni sudah lama. Sebelum ni kita ada beberapa inisiatif, PHE Smart School, Frog VLE, dan the actual digital learning platform was actually implemented
back in actually 2019 as actually the replacement for actually the VLE project lah, the previous VLE project. The implementation is a bit different. Memang actually lain sebab actually fokus kita ialah kepada demokrasian pembelajaran digital. This is actually where we are looking at actually giving options, giving choice to teachers and actually students so that they can use whatever tools that is actually provided to them. So that they can actually do e-learning, they can do actually sharing, and they can even actually do collaboration. This is actually quite important because at that point of time, the focus was never nationwide. So when we first actually started, it was back in actually 2019. We started with actually 4.5 million users. Ini cover semua student back then dan actually semua guru di sekolah-sekolah kerajaan. And then actually it's just actually targeting the basic accessibility. Boleh access email, boleh actually access kepada online storage, and then we started off to actually push digital content lah. Mula-mula start dengan actually buku teks digital. Lepas itu start actually dengan memasukkan Classroom, Microsoft Teams, and then actually bit by bit dah start actually online training dan juga actually program-program untuk actually murid. Itu semua berlaku 2019 nak masuk actually 2020 dan masuk tengah-tengah 2020 kita dah create ID, kita dah create actually accessibility, pandemic berlaku. Basically we are a bit actually lucky because actually we managed to have that infrastructure. Bila kita have actually discussions dengan actually other countries, some of them had to actually roll out the infrastructure after pandemic or during actually pandemic. So we were a bit lucky because kita bernasib baik because kita ada actually that layer. Banyak juga cabaran lah sebab infrastructure is actually satu. Tapi in terms of actually competency digital and even actually the component of actually digital citizenship tu is actually some of actually the challenge that we had to actually go through to actually get everybody actually online kan. Dan juga peranti. So nampaknya memang sebenarnya before COVID-19 lagi, before the pandemic sebenarnya dah ada dah pembelajaran digital ni, cuma we tackle more aggressively dan dengan pelbagai lagi ekstensif kita punya kegunaan tu, fungsi dia untuk cope dengan kita punya keadaan semasa lah pada masa tu kan. Betul. Okay. So bila dah masuk kepada digital learning ni, kita memang sedia maklum lah, student pun dah mula rasa comfortable lah dan rasa lebih selesa lah dengan kiranya macam norma baharu jugalah dengan pelaksanaan pembelajaran digital ni. Jadi Dr. Airil, apakah keadaan landscape semasa pembelajaran digital di Malaysia ni? Terima kasih Puan. Apa landscape semasa Pertama sekali, kita sebelum jawab ni kita cakap tahniah kepada infrastruktur UiTM. Terima kasih. Kerana inilah dia tulang belakang yang membantu KPT ke, ya, MDEC ke, sama-sama pihak ni, kami ni kalau tak ada tulang belakang ni kita tak berjalan. Memanglah tak ada tulang belakang kita tak berjalan kan? Betul. Kita kena duduk saja. Maka kita nampak sangat-sangat begitu jelas pentingnya infrastruktur ini. Dari konsep ini, saya tahniah dulu kepada semua IPT, UA dan US. UA Universiti Awam, US Universiti Swasta yang dah nampak daripada mula dan sampai sekarang ni mereka melihat dan membangunkan tulang belakang ICT. So itu nombor satu lah. Saya nak bagi tahu itu memang kena tahniah dululah kepada infrastruktur, library dan lain-lain yang membantu. Jadi bila dah ada tulang belakang yang kuat, maka kita pun boleh berdiri dengan tegak, dengan baik. Maka itulah di KPT kita lihat banyak sebenarnya peluang-peluang yang ada. Macam saya kata tadi, ada pemikir masa depan, futurist, nama dia Leonhardt. Beliau ni saya ikut sangat-sangat. Boleh tengok dalam YouTube kalau berminat. Dia sentiasa cakap bahawa apa yang akan datang ini, tahun-tahun mendatang ini, kalau dulu perubahan berlaku dalam masa 200 tahun, sekarang ini yang 200 itu boleh jadi 100, 100 boleh jadi 50. Makin lama berarti apa yang kita buat hari ini, kita takut esok tak relevan. Maka melihat kepada ini, kementerian banyak sangat-sangat yang kita buat. Di MQA contohnya, bersama-sama dengan MQA, Malaysian Qualification Agency, sahabat kita juga, kita buat micro credential. Micro credential ini,
orang kata digital badges dan lain-lain. Ini semua digital lah. Semua ni konsep ICT lah ya. Apa kita nak buat landscape ini, kita nak ada pelajar nanti, dia boleh belajar di universiti A, tapi dia ambil course di universiti B, C, D dan E. Dia pilih, kemudian pada satu masa dia bergraduat. Itu nombor satu. Tapi untuk buat itu, konsep dia memang kena ada ICT yang kuat lah. Micro credential ini in the pipeline. Saya bagi tahu siap-siap lah. In the pipeline, insyaAllah kita ya, dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa, tahun depan kita dah start pembangunannya. Prosesnya pun lama. Ya, sahabat-sahabat saya tahulah proses perolehan dan lain-lain ni ya. Lama sangat-sangat. Tapi kita akan melancarkan ELMY, ELMI namanya atau ELMI, E-Learning Malaysia. Ini satu projek yang amat besar kali pertama dalam sejarah, di mana nanti pelajar-pelajar kita dan juga orang awam dan siapa-siapa saja yang minat belajar, dia boleh ambil micro credential course. Itu nombor satu. So to the future, dah tak ada dah brick and mortar. Orang kata brick and mortar university ni tak ada sangat-sangat. Ada tapi lebih kepada digital. Itu satu. Kedua, kita ada juga high flex learning in the classroom. High flex ni hybrid dan flexible. Kalau dulu-dulu memang kita kena pergi kelas, tapi sekarang selepas 2 tahun kita duduk di rumah ya, di bawah PKP itu, kita tahu sebenarnya boleh juga berjaya. Boleh dengan tulang belakang yang kuat ni lah. Infrastruktur dan lain-lain yang kuat ini, maka kita boleh bergerak ke flexible learning. Ada masanya pelajar belajar dalam kelas, ada masa pelajar di keluar. Secara peribadi saya amat percaya kepada konsep ini. Saya ni orang flip classroom. Flip classroom maksudnya sebelum datang kelas, pelajar belajar duduk di rumah. Di dalam kuliah, pelajar berlatih. Jadi tak adalah kita buang masa. Kita tekan kan, itu latih to be. Sebab kita tahu ini, cabaran ni banyak sangat masa depan ni. Cabaran kerja, cabaran cari kerja, cabaran gaji dan seterusnya. Kita nak orang muda kita bersedia. Maka, high flex learning ni satu, hybrid and flexible. Dia dah masuk dalam kelas, tetapi dia buat flip learning di dalam hostel dia atau di rumah sewa dia sebelum dia datang ke kuliah. Itu nombor satu. Lagi satu contoh. Satu lagi contoh, kita ada MILES. MILES ini namanya MOHI, Immersive Learning Spaces. UiTM ada banyak. UiTM ada Smart Classroom. UKM ada, UM ada, USM ada. Ni kita tengok semua UU kita dah ada. Dan makin diperbanyakkan. Smart Classroom inilah Immersive Learning. Kemudian ada, tak salah saya, di UiTM ni pun ada Center for Instructional Delivery and Learning. CIDL kan. Kemudian dibawa pula teknologi AR, VR apa segala lah, RR ni, semua dibawa masuk. Jadi, kita integratekan pembelajaran digital. Bukan hanya dia ajar ya dalam kuliah cakap-cakap, tapi ada immersive ini, ada game, dia seronok. Kemudian kita ada maker space lab, tak salah saya di Puncak Perdana, Puncak Alam kita ada, UiTM pun ada, dan universiti lain pun ada. Semua ada. Jadi itu disokong oleh KPT. Akhir sekali, jangan kita lupa pensyarah. Jangan kita lupa pensyarah, maka content creation ini satu benda yang besar. Kalau puan dengar ucapan yang berhormat Perdana Menteri Malaysia dalam melancarkan AAN, Anugerah Akademik Negara yang sebelum ini, beliau menyebut ya, Perdana Menteri, YB Perdana Menteri kita menyebut sangat-sangat pentingnya pembelajaran masa depan. Pembelajaran masa depan. Maka kita nak pembelajaran masa depan itu dengan pelajar kita, tapi bermula juga daripada pensyarah. Maka content creation itu satu benda yang besar. Pembangun kandungan. Bukan hanya mengajar, tapi membangun kandungan digital. Pendidikan digital yang bijaksana, yang bagus, yang relevan, yang seronok buat. Budak-budak pun seronok belajar. Kita pun seronok belajar. Semua orang boleh belajar. Itu point dia. Learning anytime, anywhere. Maka, yang berhormat Menteri Pendidikan Tinggi, ya, Datuk Dr. Noraini waktu itu, memperkenalkan pula. Ni beliau punya KPI sendiri. Namanya My Digital Creator Set MOHI. 1,000 orang pensyarah dipilih, dilatih untuk buat program macam mana nak buat pembangunan kandungan. Kemudian pembangunan kandungan ini pula dibawa ke arah micro credential. Maka dia tak hilang, dia tak buat hanya kandungan, tapi kandungan dia di micro credential kan, dan nanti kita akan lancarkan, bantu bawa masuk ke dalam ELMI. Begitu ekosistem landscape pendidikan tinggi negara. Tidak saya boleh bagi tahu dengan ikhlasnya, seikhlasnya, di Kementerian Pengkajian Tinggi itu tidak adalah satu hari kita duduk dalam bilik, dia dalam pejabat, nak fikir apa nak buat hari ini. Jangan takut, ada saja nak buat hari ini. Kadang-kadang mesyuarat ini banyak sebab kita nak. Kita tidak boleh ketinggalan. Kita tidak boleh ketinggalan. Tapi lagi penting dari itu,
seperti mana dikatakan oleh YAB Amat Berhormat Perdana Menteri, kita kena fikir tentang pembelajaran masa depan. Sebelum masa depan sampai, kita sampai dulu. Gitu. Ini orang kata order hari ni semalam sampai. Maka pendidikan tinggi negara ni semalam ni kita dah ready lah. Untuk lusa dan seterusnya. Semalam tu dah ready lah. Tak boleh kita sampai situ baru kita fikir apa kita nak buat. Tak boleh. Reaktif ini tidak ada. Dan saya rasa amat-amat gembira dah. KPT saya memang yakin dah boleh kita menghala ke situ dengan bantuan tim-tim infrastruktur sebagai tulang belakang yang tegak, kuat dan membantu. InsyaAllah. Sekian. So yang kita nampak di sini adalah kita kena lebih proaktif dan education tu memang without boundary lah yang we're looking for kan. Betul. Okay, untuk Encik Amruddin pula ya, kita tengok semua bukan semua pelajar kita mengambil jurusan ICT dan ada juga yang dah graduate tu bertukar ataupun memulakan karier baru di usia yang CP lanjut sikit, tak adalah sampai senja mungkin before asar ke apa macam tu kan. Jadi bagaimana pula MDEC membantu graduan sama ada yang baru tamat ataupun graduate yang sudah lama graduate ni yang mulakan karier baru ke ataupun bertukar arah ni di reskill supaya mempunyai kemahiran digital. Terima kasih Puan pengurusi. Dari segi mandat MDEC ya, kalau nak diikutkan program-program yang kami hidangkan kepada 3 kategori tadi ya, rakyat, bisnes dan juga pelaburan ya, kita ada lebih kurang dalam 126 program kesemuanya ya, berjalan sepanjang RMK 12 dan juga sepanjang belanjawan mengikut tema belanjawan yang Kementerian Kewangan bentangkan. So daripada 126 program ni sebahagian besarnya adalah untuk pemain-pemain digital dan juga untuk graduan lah sebenarnya ya. Okey. Dari segi menyantuni pelajar atau graduan those yang dah habis belajar atau masih lagi mungkin tahun 3, tahun 4 yang lepas ni fikir apa nak buat. Nak jadi startup atau nak makan gaji. Program-program untuk mereka ni pun kita ada sebenarnya untuk membuat penyediaan kepada mereka untuk mereka nanti buat decision bila habis ke mana anda nak pergi. Okay, where do you want to go? You want to become a business person, running a startups, or you want to actually be employed, or even if you be employed pun, perhaps you want to be employed by a startups. Yeah. Sekarang ni kita banyak peluang sekarang ni, bukan saja di sektor kerajaan, juga di sektor swasta dan juga sekarang ni ada pemain pemula yang banyak memerlukan talent daripada universiti untuk bantu dia orang sebenarnya develop their business to a certain level where they can go actually beyond Malaysia. Lepas tu ya, kita ada Kasem, kita ada Grab, kita ada Bookdoc, Dr. Tuju and whatnot. Banyak lagi pemain-pemain ni ya. Okey, dari segi program yang mengkhusus kepada graduan ya, kita MDEC boleh saya nyatakan sebahagian tidak semua, sebahagian di bawah satu konsep perkhidmatan e-dagang setempat atau in short kita panggil PEDAS ya, program e-dagang setempat. Di bawah tu kita ada program e-usahawan, kita ada program e-rezeki, kita ada Global Online Workforce atau GLOW, dan juga kita ada 100 Go Digital Coaching. Okay, ini program-program ni memang dia punya sasaran dia adalah graduan. Okay, and then kita juga ada program My Digital Maker. My Digital Maker ni kita dah laksanakan sejak 2016 dan telah memanfaatkan lebih daripada 2.1 juta pelajar sebenarnya ya. Dan pada tahun lalu saja program ni telah memberi impact kepada 98,000 murid di seluruh negara
di mana mereka dapat mempelajari kemahiran berdasarkan sains dan komputer. Okay. So on itu ialah My Digital Maker ya. Dari segi gerakan My Digital Workforce, ini memang tailored towards yang nak ke pasaran pekerjaan ya. Seramai 1569 peserta yang program ni yang kami telah laksanakan tahun lepas sebenarnya. 283 telah mendapat pekerjaan di bawah program ni. Okay. So kita dah nampak hasil program-program yang kita design ni lah sebenarnya. Dan dari segi sebab kita tak nak dia macam ni, MDEC ni dia ecosystem builder ya. Kita create ecosystem, kita create demand dan kita create supply. Demand di mana kita create conducive business environment, conducive investment punya environment and whatnot for economic to grow via commercial and also investment punya method. Okay. Tapi dari segi supply, we must ensure business yang nak bermain dalam ekonomi kita ni ada cukup talent untuk support dia. Okay. This is where talent punya program pun terpaksa, bukan terpaksa, memang perlu untuk kita santuni juga. Jadi sebagai ecosystem builder, kita pastikan talent yang keluar daripada sekolah, daripada universiti, sekiranya diperlukan oleh pihak-pihak ICT, pihak-pihak yang menggunakan certain technologies those technologies punya skill is actually made available to the students to study, to grasp and to make it as their actually kerjaya ya. Bidang kerjaya dia supaya dia boleh masuk dalam workforce yang kita dah create tu, yang match dia punya skill nanti kemudian. Okay. So dari segi situ program-program yang saya dah nyatakan tadi. Selain daripada tu, selain daripada untuk graduan, kita juga ada program untuk rakyat yang kita panggil Saya Digital. Saya Digital ni lebih kepada awareness kepada rakyat, khususnya golongan B40 ya. Sebab macam saya beritahu tadi ya, sebab bila kita create ekosistem, maknanya ekosistem tu kena inklusif. Perniagaan dari segi sekecil-kecil MSME, micro SME, sehinggalah sebesar-besar corporates yang ready untuk go overseas. Kita kena readykan dia, kita kena pastikan they are equipped with the digital knowledge, digital adoption at the end. Okay. Barulah ekosistem tu sempurna. So kita ada program macam Saya Digital yang kita buat awareness kepada golongan-golongan B40s, sekolah-sekolah semua kan, supaya kesedaran digital ni tentang penggunaan adaptasi digital dalam kehidupan seharian dia tu boleh berlaku. Okay. So itu antara yang saya nak share lah pada sesi ni. Okey, banyaklah aktiviti, maknanya program-program 100 lebih program, 126 program ni untuk memastikan demand dengan supply ni boleh meet dalam ekosistem. Okey. So yang ni saya halakan pula soalan ni kepada Encik Azhan. Apakah strategi yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh KPM khususnya PADU untuk memastikan transformasi sistem pendidikan Malaysia ke arah pembelajaran digital ini berjaya? So basically KPM ada dia punya ada strategic document ya, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan, Malaysia Education Blueprint. And in terms of hala tuju, in terms of what the focus point, what are the initiative, the pillars that are actually supporting the transformation of education. So basically PADU, coming from the Malaysia Education Blueprint, we made sure to actually leverage on the standards and other initiatives. For example, masa kita start digital learning, kita sudah ada repository data pendidikan. Kita gunakan repository itu, kita gunakan inisiatif itu sebagai the component untuk support implementation of digital learning. That is one part. The other part, in terms of ICT, kita pun ada inisiatif the ICT Transformation Plan. So in terms of hala tuju, teknologi apa, kaedah apa, the requirement, the order and so on, alhamdulillah, because of
all these initiatives sudah ada. We took that as actually an advantage for us untuk kita actually gunakan apa yang ada, yang sedia ada. Because masa benda ini berlaku, masa kita start actually digital learning, kita tak cukup masa. Transisi daripada VLE yang lepas, kita ada 3 minggu saja. Kita kena fikirkan macam mana nak buat ID untuk 4 juta orang. What kind of actually services that we are looking at. And actually apa hala tuju kita and so on. Kita banyak berpandukan kepada actually the strategic document of actually MOE. And this actually allowed us to actually expedite the implementation, making actually the platform more data driven. Prior implementation tak ada langsung, bukan tak ada langsung lah, tapi the focus of actually it to be actually data driven is actually less. It's more about service, it's more about application. But bila kita start with actually the 5, fokus kami buat masa kita actually buat tu ialah kalau kita ada data daripada KPM and kalau kita boleh jana ID dan kalau kita boleh menggunakan log-log yang sedia ada untuk mendapatkan prestasi, untuk actually buat monitoring and then actually feed balik actually masuk KPM, it will make sure that actually the performance, it will make sure the management and actually the so-called transaction to be very transparent. And this is actually something that was not actually focused actually last time. So MEB initiative help us to actually support in terms of the standard of content. Kita ada inisiatif seperti PAK 21, kita ada inisiatif Kebat. So banyak konten-konten yang digunakan dulu, yang hostkan di online and so on. Gunakan dia balik. Kita gunakan standard-standard dia, kita gunakan kerangka-kerangka dan even actually rubrik-rubrik yang dah actually di establish to actually support back actually the content and so on. So this is actually quite important because platform digital tu kena be actually relevant to the ecosystem of actually MOE. Kalau ia tak relevant, if it's actually something not to support but to just be there because we need e-learning, then it's not going to actually work. It has to be something that actually to support. Masa COVID, basically kita dah tak ada lagi face to face. Bengkel-bengkel or actually even so-called actually training groups yang actually dulu kita buat jelajah negeri and so on, kita tak ada. So kita gunakan digital learning platform as a way to actually still push actually the content, get actually the support actually in. So alhamdulillah that strategy actually really help out. The data driven actually strategy help us a lot in terms of actually linking back the reception of the content and the impact to the content back to our collaborators. Sebab bila kita buat platform digital learning ni, kita fokus kita lain sikit daripada yang dulu, where it's actually more on actually open, and we wanted actually to push a lot of involvement for actually collaborators. So dia bukan je actually KPM, kita buat actually some programs with MDEC, a lot actually with actually MDEC, a lot with actually KPT, and there's actually a lot with actually other companies, even tech companies macam Microsoft, Google, and even actually Apple. Petro Science actually push actually the content. So the part on actually data driven to actually help us to show them back, like for example actually for MDEC, they have actually this program called Creativity at School, where it actually focus on actually teaching students about actually online about game development and actually 3D animation. So at first it was actually a program incorporated as part of actually the roadshow for My Digital Maker. So the focus of actually that program was actually secondary school, darjah tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. And then actually when we started off with actually online learning, we use actually the data and we show back to actually MDEC. Here's the dashboard to actually reflect back the consumption of your content. Oh, it seems that actually murid daripada darjah 6, darjah 5, darjah 4 have actually started to actually come in and actually consume your content. Or do you want to actually open it up to
to the program to them. So MDEC started to actually buat rintis tahun lepas, and then they started to actually open up that content to primary school. Tahun lepas the percentage of participation from primary school ialah 30%. Tahun ni the and that is actually, kalau kita tengok kepada actually complexity of content, kan, it was actually content secondary school, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 being actually consumed by actually content by actually darjah 4, darjah 5, darjah 6. So the complexity is actually quite high, and actually these students are able to actually go in and actually consume the content, learn how to do actually programming and so on. This year, primary school students actually cover 60% of actually the participation. And the best part, because we are using actually data to actually track the participation, we use actually data driven, we notice that actually even special needs students have actually started to go in online and actually go through actually the program and actually get actually certification and even actually badge. So that's actually alhamdulillah. I mean that is actually the part that kita nampak bagaimana actually that actually strategy actually works. So kita nampaklah strateginya memang ada dan semuanya sudah ada di dalam Malaysia Education Blueprint MEB, dan bertambahlah dengan inisiatif-inisiatif yang telah dijalankan. Nampaklah peningkatan dari segi itu, dan hopefully dia akan lebih cemerlang lagi lah pada masa akan datang. Okay. Kemudian so kita bila dah berubahlah daripada kita punya mode kita, perubahan medium kita daripada pembelajaran secara konvensional kepada pembelajaran digital. So yang ini saya nak tanya kepada Dr. Airil lah, bila kita berubah mode pembelajaran kita ni, adakah kajian telah dibuat dan kita dah kena pasti manakah mode pembelajaran yang lebih berkesan, adakah secara face to face ataupun hybrid ataupun totally digital? So mungkin Dr. Airil boleh komen on that. Terima kasih Puan. Okey, cantik sangat tu. Adakah data? Adakah kita ada data? Ada. Ya, kita ada data, kita ada nombor-nombornya, angka-angkanya jelas menunjukkan bahawa kalau face to face ada cabarannya. Kalau ODL, ya, F2F ada cabarannya, ODL ada cabarannya. Okey. Nak tak nak? Okey, nak tak nak, kita we have to go digital. Kalau tidak, kita kena tutup MDEC. Minta maaf, kita kena padu pula, kena pergi ke textbook lama. Lain lah. Kami pun aktiviti, kita kata sudahlah, jom kita buat lagi bilik kuliah banyak-banyak. Tapi kalau kita buat itu, maka apa jadilah ya pada pendidikan negara kita. Ya, ekosistem dia macam mana. Tak tercabar, tak terkejar, nanti takut dengan apa yang jadi pada luar. Negara-negara luar. Tapi so pada mula-mulanya kita ambil cerita tu lah. Itu dah kata kembali pada cerita tulang belakang tadi. Ya, infrastruktur itu tulang belakang yang akan menyokong apa sahaja bidang-bidang tujahan pendidikan ni, infrastruktur lah yang bantu ya. Apa jadi pada permulaan? Permulaan hari itu semua terkejut. Semua terkejut masa PKP ya. Antara terkejut kita itu je. Tapi kami ni yang bekerja ni kami happy. Orang kata kan work from home. Bunyi dia romantik ya, romantik. Work from home ya. Tak payah mandi orang kata ya. Tak payah mandi, boleh tu sapu-sapu sikit. Saya mandi. Kita orang mandi mandi nasib baik. Nasib baik. Kan. Orang kata pakai je tak mandi seluk tu. Nampak macam mesyuarat, masuk dalam mesyuarat. Segala macam-macam lah. Masa start pasal romantik katanya. Tapi lepas tu kita tengok pelajar-pelajar dia jadi tak berapa nak romantik. Sebab dia kata live pun tak ada. Itu jadi kembali pada infrastruktur. Adakah kita nak ke arah ODL? Ya, kita harus bawa juga ke itu yang kita kata kami ada di KPT ni. Kita ada high flex itu. Hybrid, but at the same time flexible. But it must be supported with a very strong infrastructural backbone. Jadi pelajar itu tidak kira di mana pun, kita sedih kita dengar ada pelajar kena pergi tepi jalan, kena drive kereta kan, duduk ada tepi sungai, banyak pokok dan lain-lain. Ini semua tak nak dah. Tak nak dah. So with that, with that, adakah data itu mengatakan masa mula-mula tu pelajar kata okey, tapi ada pelajar kita tengok secara luasnya ada yang tak okey. Ada yang tak okey. It's a mix thing lah. At the same time, kalau kita tarik balik ke pelajar ke F2F,
face to face saja Mhm. pun tak membantu sebab sekarang pensyarah-pensyarah pun semua tahu kita fokus pada SLT. Mhm. SLT. Dulu Puan, Mhm. kita masuk dalam kelas, ya, kita masuk dalam kuliah. Kita belajar, kita diberi assignment, kemudian habis. Mhm. 2 jam, kita kata 2 jam seminggu, ya. Kelas ini 2 jam seminggu, kelas ini 3 jam. Ini dengan bengkel, dengan workshop 4 jam. Kita kira macam itu. Tetapi sekarang, ya, dulu pun kita dah tahu, cumanya sekarang ni baru kita sedar 2 jam itu di dalam kuliah. Assignment itu silap-silap dia ambil 4 jam, Mhm. 8 jam, berjam-jam. Dan kalau assignment kumpulan pula, kalau kumpulan tu function. Contohnya, kita ni berempat satu kumpulan. Saya paling tak guna. Tapi Puan paling rajin. Sahabat-sahabat saya pun okey. Pas juga, walaupun seorang tak boleh pakai. Tapi SLT itu berarti berbincang. Kita kena duduk sama-sama. Tarik kawan kita yang malas semua untuk buat sama-sama, belajar sama-sama, buat assignment sama-sama. SLT itu ternyata amat besar. Mhm. Student learning time itu amat besar. Maka nak ke depan ini, student learning time itu kita kena perhati betul-betul. Bagi dia assignment, ya, tetapi time untuk dia belajar pula. Time untuk sediakan assignment. Time untuk bincang dengan kawan-kawan. Time untuk tarik balik kawan yang malas ini. Time untuk, sebab macam ini semua ini perlu dilihat. Mhm. Dilihat ke masa depan. Bila digital ini harus dilihat pada masa depan because at the same time, human beings still need to meet and work. Kita mesti kerja sama-sama. The data says it's mixed lah. Kalau kita duduk di luar bandar, kita kata tak berapa bagus. Tapi dalam bandar pun kadang-kadang line pun tak berapa best. Sekali lagi, infrastruktur itu penting. Tulang belakang itu harus penting. Face to face, tak boleh dah macam dulu. ODL, tak boleh sepenuhnya. Maka hybrid and flexible. Mhm. But hybrid and flexible yang mengambil kira juga student learning time. Mhm. Student learning time pada masa yang sama. Subjek-subjek juga harus berubah. Kenapa? Contohnya, dengan teknologi baru ODL ini, teknologi baru memuncul datang. Kita panggil emerging technologies. Contohnya artificial intelligence. Saya boleh bagi tahu siap-siap ya, dan kepada yang penonton ni, syarah-syarah terutamanya. Sekarang ni kalau kita tanya soalan dalam bahasa Inggeris contohnya. Student boleh masukkan soalan itu ke dalam AI. Sahabat kita mesti tahu, Padu mesti tahu. Dia tekan je, dia tanya soalan itu, AI jawab untuk dia. Dan assignment tu boleh keluar. Tapi kita boleh kata, kita ada turn it in. Jangan takut. Dia boleh turn it in, dia pun dia boleh lawan. Sebab dia boleh fikir secara original. Basically, AI tu, saya tak nak sebut yang mana lah. Sebab it's part of our research. So, di KPT, kita nak tengok. Berguna atau tidak nanti assignment? Berguna atau tidak? Jadi, kalau kita kata face to face ke, ODL ke, assignment itu, cara kita menilai itu, pentaksiran itu harus berubah. Harus berubah. Tak guna dah. Mungkin satu masa nanti kita akan lebihkan pelajar kita banyak buat presentation. Sebab kalau tulis, dia boleh minta AI tolong dia. AI boleh tolong. Sampai ke tahap tu pun serius. Kita terkejut. Saya sendiri first time tengok it's part of saya punya personal research. Tanya soalan book, dia keluar. Berapa saat dia? Siap lah. Sampai macam itu sekali. Maka sekali lagi ya, ODL ada cabaran dia, F2F ada cabaran dia. But we want to go digital. But at the same time, the digital landscape ini, cabaran dia pula banyak. Dulu, backbone-nya, ada internet atau tidak. Sekarang ni okey lah kita kata dah ada internet. Pelajar kita boleh buat masuk. Tapi at the same time kan kita nak tengok. Pentaksiran ni berguna atau lagi? Berguna atau tidak? Ya, kalau gamification pun kita buat macam mana? Kita cakap dulu AR dan VR. Masalahnya wang. Dan info kita nak membeli application, nak beli Google itu sendiri terlampau mahal kan? Dan adakah dia setakat nak suruh student main? Adakah itu relevan lagi kan? Jadi benda-benda ini memerlukan pemikiran. Kita fikir sama-sama. Kami mau berterima kasih pada Padu, terima kasih pada tim Padu sebab kita tak nak jadi juga upside down triangle di mana pelajar masuk ke universiti baru dia dah tengok teknologi macam-macam tapi di sekolah dia belajar melalui textbook. Jadi kena sama-sama bergerak. MDEC pula membantu ekosistem yang lebih besar. My Digital. Mak bapak digital, rumah digital, segala-gala digital. Bila ada ini, maka digital Malaysia itu barulah boleh kita realisasikan. Tetapi kena sama-sama semua peringkat dan melihat juga cabaran masa depan. Lihat juga cabaran. Cara kita berfikir, cara kita menaksir, cara kita menguji assessment itu juga harus mula berubah. We do not have all the answers. We're still looking at it. Tapi sama-sama lah kita kena tengok cabaran-cabaran ini yang boleh kita
tangani together, Okay. sama-sama. Okay, Siwan. Okay, so maknanya tidak kisahlah medium apa pun yang digunakan. Yang pentingnya tu, apa yang penting tadi? Masa depan. Masa depan. Masa depan. Dia ni kena khalis. Kata ni khalis. The output of it lah yang penting kan. Okay. Kemudian kita tengok pula lah bila kita dah tengok dah kalis masa depan semuanya tu. Secara umumnya di Malaysia ni sudah menunjukkan ciri-ciri lah masyarakat digital, especially bila kita dah mula menggunakan how we work, how we learn, how we stay healthy dengan adanya IoT semua ni kita dah kita kira sebagai masyarakat digital jugalah kan. Mungkin ada yang belum fully lagi kan. Jadi apakah cadangan untuk meningkatkan lagi peluasan masyarakat digital terutamanya di luar bandar dan juga pendalaman. Jadi soalan ni saya tujukan buat Cik Amiruddin lah. Ya, tapi cara soalan tu dilantunkan tu memang nampak macam kesat ke arah saya lah. Betul. Dia dah tahu ambil dah mikrofon awal dah. Okay, the way I see it, dalam merancangkan pembangunan digital di luar bandar, saya nampak kita ada 3 benda yang kita kena fokus. Satu dari segi infrastruktur atau infrastruktur, nombor 2 dari segi toolsnya, nombor 3 dari segi kontennya. Okay, 3-3 ni kena main peranan. Okay, infrastruktur kalau kita ada kat luar bandar masih lebih pakai 2G, 3G, sedangkan kat dekat bandar pakai 5G, 4G, 5G, dan kita harap dengan peranan DNB, dengan peranan My Digital ya, bersama-sama dengan MDEC, 5G ni dapat actually cover keseluruhan Malaysia seperti target DNB untuk cover lebih kurang 95% of the whole Malaysia tu on 5G punya coverage lah ya, by 2035. Kita harap insyaAllah mudah-mudahan target ni tercapai. Bukan apa, sebab kita tak nak ada tidak keseimbangan berlaku. Di mana certain yang kita masuk kepada kedua iaitu tools. Ya, di bandar atau di suburb ya, suburbans kita kata, tools yang available adalah yang menggunakan 5G sebagai dia punya coverage ya. Sedangkan tools yang menggunakan 2G dah tak ada lagi mungkin dalam pasaran. Tapi dari segi nak menggunakan peranti atau tools yang menggunakan 5G punya solution ni, harga dia mahal. Ya? Dia cuma mampu lihat sahaja, dia tak mampu milik. Kan? Tu pun tak boleh juga sebenarnya. So dari segi tools ni, peranti atau alat yang digunakan untuk solution digital ni kenalah alat yang actually available dan mampu dimiliki oleh rakyat. Okay? Khususnya di luar bandar juga. Okay? So kalau kita nak dapatkan 5G, 95% coverage 5G, maknanya dari segi tools yang kita supply pun maknanya boleh cover 95% of the whole Malaysia punya coverage. Sepatutnya macam tu. Okay? Jadi dia seimbang dia punya pembangunan dengan infrastrukturnya. Dan nombor yang ketiganya dari segi konten. Okay? Kita kena banyak ada program-program kesedaran. Kita ada banyak sebenarnya bukan saja program kesedaran tapi lebih kepada bagaimana kita nak mengaplikasikan sesuatu teknologi tu dalam kehidupan kita, be it kita punya menyelesaikan masalah seharian kita, masalah perniagaan atau lebih daripada itu. Okay, contoh sekiranya kita nak merancangkan penggunaan e-wallet di luar bandar. Okay, solution dan peranti yang available match dengan e-wallet punya sistem kena adalah untuk kegunaan masyarakat di luar bandar. Okay, itu dari segi e-wallet. Dan dari segi penggunaan katalah smart home. Okay, dekat bandar ada, dekat suburb ada. Jadi pedalaman nak ada smart home susah sikit lah, kita nak nampak. Jadi
kalau kita nak capaian kita lebih meluas, bermakna konten yang menyokong infrastruktur, menyokong tools tu pun kena ada juga. Ya, program-program untuk adaptasi teknologi tu kena dimainkan juga. Okey. Dan juga dari segi saya nampak satu lagi mungkin indirectly ialah dari segi sektor pelancongan, sebab kita bercakap pasal kawasan pedalaman, ya. So kalau kita tengok daripada angle pelancongan dan kita jadikan satu pelancongan ke kawasan luar bandar sebagai satu destinasi kita kata yang mesti dilawat oleh sama ada pelawat luar negara atau pelawat tempatan, ini akan membawa sebenarnya teknologi ke kawasan pedalaman itu sendiri kalau sektor pelancongan dia maju di situ. Sebab sektor pelancongan dia akan masuk dengan digital tourism, dia akan masuk dengan banyak solusi-solusi lain, dan dia dapat juga membantu menjana ekonomi actually setempat di kawasan luar bandar tu. So itu yang saya kata tadi, konten dia sebenarnya aktiviti pelancongan ialah konten sebenarnya. Salah satu daripada cara untuk kita merancakkan lagi pembangunan luar bandar dari segi aspek digital. Okay, so nampaknya macam ada 3 lah. Tiang utama tadi daripada tunjang belakang tadi tu, 3 tunjang belakang lah, maknanya dari segi dia punya infrastruktur dia kena ada, and then tools gadget pun kena ada, kan, kalau boleh biarlah dia mampu milik, bukan mampu tengok aja. And then ada content itself must be ready lah, kan. So support. Yes, to support kita punya usage lah. Kemudian kita lihat pula bila kita dalam proses pembelajaran digital learning ni, dia punya setiap orang tu mesti ada at least lah mempunyai asas digital literacy lah. And then apakah kriteria digital literacy ni dan inisiatif yang kita boleh laksanakan untuk meningkatkan lagi? Jadi saya ajukan soalan ni kepada Encik Azhan. So basically one of the biggest challenge during the pandemic, cabaran yang paling besar sekali ialah tiada transition pace. Dia berlaku untuk semua orang, dan dia berlaku everything happen at once for everybody. Macam Prof kata tadi, macam Thanos, semua kena. So dia terkejut. So basically KPM terpaksa mengerahkan semua saluran-saluran sebagai saluran sokongan, terutama sekali bagi bahagian JPN, PPD dan juga sekolah dan juga expert teachers untuk membantu sekolah-sekolah. Ada sekolah yang tak pernah pun buat. But the challenge is not more about setting up and digital classroom, but managing the digital classroom, managing the way that the classroom is done, making sure the contents are ready, sharing the contents, making sure that dia bukan seorang guru untuk menyelia semua, is some sort of digital management, content management and even resource management di sekolah. And this is something that was a very big challenge, betul-betul cabaran yang besar. Untuk 10,200 sekolah, 225 sekolah dan 480,000 guru, orang guru, dan 4.8 juta murid di lokasi-lokasi pendalaman, pekan, bandar, dan memastikan mereka mendapat sokongan. Guru mendapat sokongan untuk menyokong murid. It's something that is not easy. Bukan senang. And this is the part where dalam platform digital KPM mendapat bantuan daripada agensi-agensi luar dan juga
kita ada actually a program, a partnership program, kita panggil Rakan Delima, di mana kita membawa masuk company-company dan agensi-agensi daripada luar untuk membantu in terms of actually the support for teachers, the content and so on, to expedite the onboarding for teachers. So basically example ialah actually MOE collaborated with actually UNICEF for the teacher digital learning community. So basically is a startup kit untuk actually guru cepat-cepat untuk memahamkan bagaimana untuk menyediakan kelas online untuk murid-murid di sekolah. So that's actually an example. And then there was actually daily webinars done by actually the partners. Microsoft buat, Apple buat, even actually Petroscience actually buat kelas untuk tingkatan 5, tutorial and so on to actually support the teachers, to support actually the students. Is it actually enough? No, it wasn't actually enough. Banyak sangat actually cabaran. Satu cabaran yang kita there was actually a good lesson to be actually learned in terms of making sure the teachers equipped with actually the right skill set and mental awareness. Dan juga actually murid. Ramai actually burn out. Macam apa Prof kata tadi, work from home gembira, try romantik work dulu from home actually untuk 1 tahun gembira, right? And that is actually a lesson learned, and up until now improvements are being actually made. At that point of time, we weren't actually sensitive. Kita tak sensitif sangat kepada mental. Kita ingat kita implement mode lain, macam actually masuk bilik, masuk ke actually tempat lain, mode lain, just actually benda yang sama. Tapi kita tak sensitive towards that, and I think now we are more sensitive. We understand, and we are not proud of that transition. We tried our best, but we're not actually proud of actually transition. We hope that we can actually improve, and it was actually a lesson learned. Okay? So yang kita nampak daripada situ adalah lebih kepada cabaran mindset lah, juga knowledge for the people who's using digital ni kan. Jadi itu yang kita nampak lah. Kemudian menyambung daripada literasi digital ni, saya sambung kepada Dr. Airi pula. Apakah faktor yang boleh meningkatkan literasi digital di kalangan murid ataupun pelajar IPTA? Baik, IPT terima kasih Puan. Dan menyambung kepada apa sahabat saya daripada Padu kata tadi. Digital skill itu pada saya, digital pedagogy itu tidak ada isu lah. At the moment kalau pedagogy itu bagus. Kita pun dah bersedia. Terkejut. Mula-mulanya kita terkejut kan. Tetapi kemudian sekarang kita dah cope. Kita dah perlahan-lahan dan dapat menyesuaikan diri. Dan kita bergerak ke arah hybrid dan fleksibel. Kalau tiba-tiba dia kena buat kerja online, dia boleh buat. Tapi masuk kelas dia boleh buat. Dia boleh pergi untuk training di luar, untuk industrial attachment. Pelajar kita boleh buat. Siswa-siswi kita dah boleh buat. Kita yakin. Kita yakin. 2 tahun itu bergerak ke arah itu, kita yakin. Masalahnya, apakah erti itu? Digital literacy itu. Nah, kita hidup Puan dalam satu keadaan di mana digital literacy bererti kita hidup, kita dapat informasi, kita dapat maklumat, kita hidup keliling kita ni melalui peranti digital, peranti. Orang kata gadget, ada kata peranti. Kalau inilah yang kita pandukan untuk kita hidup. Kita bayangkan pelajar kita semua ada. Semua ada handphone, semua ada smartphone, ramai yang ada notebook. Kalau tak ada pun di lab pun boleh pun tumpang pakai, tidak ada isu. Dan kita kata tadi kan, semua universiti dah ada ICT backbone, infrastruktur yang baik, dah ada immersive learning spaces dalam ni, semua dah ada. Pedagogi itu bagus. Manusiawi itu yang kita khawatir. Dengan adanya banyak informasi, Puan, sekarang ini kita terkejut di mana seorang profesor contohnya, ataupun seorang yang berpendidikan tinggi, ada maklumat, dia boleh kena cancel. Itu kan cancel culture. Dia boleh kena cancel kan. Apa dia cakap tu kadang-kadang dia kalah dengan influencer yang tak tahu apa-apa. Mana pelajar kita nak kena tengok? Itulah dia kena dimanusiawikan. Digital learning itu, digital literacy itu. Sebab digital literacy itu berarti satu kemahiran untuk hidup, bekerja, dan
sejahtera bersama manusia-manusia lain dalam dunia ini. Dalam negara sendiri, dalam kampung sendiri, dalam institusi sendiri. Tak boleh nak cancel sana. Ini kita takut. Maka nak memanusiawikan itu, ada caranya. Kita tengok, kita ada mata pelajaran umum. Ya, kita boleh masukkan elemen-elemen itu. Tetapi ini juga memerlukan daripada bawah. Bererti di peringkat fakulti. Contohnya, kita ni, pensyarah-pensyarah ni bila kita buat ya course review, kita masukkan nilai-nilai. Jangan hanya tanya assignment itu, tanya tentang apa informasi, apa maklumat yang ada, sebab itu senang. Dan sekarang pun ada AI pun boleh tolong. Tak ada isu. Nak manusiawikan itu. Maklumat itu membawa kepada apa? Nilai-nilai yang baik. Contohnya, percaya kepada informasi yang sebenar. Itu sebab kita pun ada kan. Kerajaan amat menekankan. Tak pasti. Jangan kongsi. Ada kan? Kita ada. Tak ada. Dan fake news ini dah banyak. Jadi kita takut. Jadi digital literacy itu pada saya lah lagi besar penekanannya harus diberi bandingkan pedagogi. Pedagogi, insyaAllah. Dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa, saya rasa tidak ada isu. Kita dah bergerak dari situ, kita dah bangun kan, kita nak manusiawikan. Contohnya sekarang ini kita ada macam-macam pula ya. Hidup kita ni, kita bukan hanya pemandukan telefon ini, tetapi media-media sosial. Perkara-perkara dikongsi secepat mungkin ya, cepat mungkin. Kalau perkara itu betul, tidak ada isu. Perkara itu tidak betul, adakah orang muda? Jangan kata orang muda, orang yang tak berapa muda. Macam kita pun tengok, betul ke ni? UFO dah landing dekat Shah Alam. Contoh, kita percaya, betul ni. Kenapa betul? Kawan saya cakap. Ya ke? Kawan sana pun kata betul. Dia kata dia dah nampak. Maka ini yang kita tak nak. Ini yang kita tak nak. Digital literacy itu harus ada manusiawinya. Nak memanusiawikan. Adakah kita bergerak ke arah itu? Nanti. Dah nampak, kita dah nampak dah ni. Kita dah nampak dah isu ni. Ya. Sekarang ni kita nampak sangat. Dulu informasi tidak banyak. Ya, tidak masa banyak, semuanya dalam textbook, kita baca so-so, kita hafal. Sekarang ni banyak sangat. Dan dia jadi isu juga Puan, kita sebut tentang AI tadi itu. Digital literacy ini harus ada ya, kemahiran ini dalam setiap siswa-siswi supaya kita takut dia start tengok perkara yang negatif contohnya. Yang itu je lah akan keluar dalam timeline kalau dia tengok dalam TikTok contohnya itulah. Dia tengok yang negatif-negatif lah. Ya, kalau macam isteri saya pun suka tengok TikTok tapi dia tengok makan. Maka asyik keluar pasal makanan. Saya kata apa benda. Jadi dia kata dia ikut betul Tim MDEC. Betul AI kan. Dia macam tu kan. Siapa yang suka shopping maka dia keluar shopping. Shopping kan. Tapi kalau kata kita tengok fake news, hate news, kebencian, asyik tengok, ini kita takut. Jangan kata orang muda, orang yang tak berapa muda pun kadang-kadang tertipu, bohong. Maka digital literacy saya rasa seterusnya. Nantilah kita kembali ke KPD, nanti kita akan start bincang balik dan insya-Allah di UA kita akan mulakanlah secara lebih serius saya rasa memanusiawikan ya pendidikan itu supaya digital literacy ini diletakkan tahap dia ada nilai moral ya, ada nilai keadilan, ada nilai baik antara satu sama lain sebab kita hidup di Malaysia, negara berbilang gaul, berbilang agama. So basically manusiawi yang penting itu yang kita kena tekankanlah sekarang ni. Okey. Untuk Cik Amiruddin pula, tadi kita dah balik pada MDEC. UiTM banyak melahirkan graduan usahawan muda. Apakah peranan MDEC ni untuk membantu mendorong syarikat kategori SME ni maju dalam teknologi digital? Okey. Terima kasih Puan. Dari segi MDEC, bagaimana kami membantu usahawan-usahawan muda, especially usahawan-usahawan digital ya. Dia untuk MDEC masuk dia mesti daripada landscape digital. Ya, sebab kalau bukan digital maknanya ada agensi-agensi lain yang akan turut sama membantulah. Tapi dari segi champion untuk digitalnya memang MDEC. Okay. So usahawan-usahawan yang menggunakan solution digital atau adaptasi digital dalam perniagaan dia, apa yang MDEC boleh bagi? Satu, we will actually be facilitating in terms of your financials, and another facilitation is on capacity and capability development. Ya, dari segi financial kita ada grant. Ya, kita ada grant. Mungkin saya boleh mention satu atau dua grant kat sini. Kita ada grant kandungan digital, digital content ya, grant digital content grant. Yang ini untuk usahawan yang membangunkan program-program digital lah sebagai kandungan dia. Dari segi games ke atau dari segi content animation animation is also part of digital content sebenarnya. So
kita ada grant untuk usahawan graduan yang actually menceburkan diri dalam bidang digital content. Okay. Dari segi grant adaptasi atau penggunaan digital solution dalam perniagaan, di mana sebelum ni mungkin mereka beroperasi dari segi aspek atau dengan cara tradisional, conventional. Okay, dan dia nak beralih kepada automation. Kita ada Smart Automation Grant, SMG, Smart Automation Grant, yang boleh bantu adaptasi digital dalam perniagaan dia. Okay, dan selain daripada fasilitasi grant tu, kita bimbing dia juga bagaimana step by step dia nak automate dia punya proses. Nak transform the business from conventional operation to digital operation. So kita ada selain daripada kewangan, kita facilitate juga. Kita bagi mentors, kita bagi coach untuk bantu dia bagaimana nak buat peralihan tu daripada conventional kepada automation. Okay. Itu dari segi fasilitasi kewangan yang saya boleh mention. Sebenarnya ada banyak lagi grant yang kita boleh bagi sebenarnya. Mandat, alhamdulillah, kerajaan melalui MDEC ingin membantu masyarakat yang ingin atau businesses yang ingin menggunakan digital sebagai dia punya paksi operasi dia. Okay. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan masuk ke dalam website MDEC, tengok bahagian grant, kita ada beberapa lagi grant yang saya tak mention kat sini lah. Yang tu mungkin ada grant yang sesuai untuk syarikat di mana bersedia untuk pergi ekspor. Ada grant untuk itu. Ada yang bersedia untuk scale up. Scale up maknanya dia daripada growth stage kepada stage di mana dia nak menguasai pasaran satu Malaysia. Daripada pasaran daerah, pasaran negeri, dia nak pergi pasaran satu Malaysia atau pasaran ASEAN. So dia scale up. So bila scale up ni ada grant dia sendiri tersendiri. So perhaps yang tu tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk dalam website MDEC dan lihat apakah grant-grant yang sesuai dengan tahap syarikat tuan-tuan ya. Okey, satu lagi bahagian yang tidak kurang pentingnya adalah capacity and capability development. So ini yang kita kata content lah, selain daripada finance facilitation, kita ada content dari segi capacity and capability development. Kita ada program bimbingan idea kita. Idea kita ni, program ni adalah sesuai untuk graduan yang baru nak ada idea tapi tak tahu macam mana nak curahkan idea dia dalam bentuk perniagaan. So kita buat validation program, validate the ideas whether these ideas are actually feasible, financially viable and also ada demand dalam market. So idea kita adalah program capacity and capability development kepada graduan-graduan yang baru nak bermula. Dan kepada yang dah bermula dan dia nak pergi kepada platform digital. Ya, kita panggil contoh nak masuk dalam e-commerce and whatnot. Kita ada program Go E-commerce, bantu produk-produk dia untuk masuk ke marketplace dalam platform-platform mengikut kesesuaian atau ketersediaan dia. Dia nak pergi international, mungkin dia boleh masuk platform seperti Shopee, Lazada and whatever platform yang like. Atau kalau untuk pasaran yang setempat, dia ada platform-platform dia sendiri. So kita ada program-program tu. So saya rasa saya stop kat sini dulu. Mungkin lepas ni ada ada soalan-soalan lain lagi pun. Okay. Nampaknya memang banyaklah peluang lah. Maknanya you can go through grant dan juga peluang-peluang yang lain kan. Jadi daripada yang nampak daripada jawapan-jawapan panelis kita ni, kita boleh nampak lah memang ketiga-tiga agensi ni memang bersinergi lah antara satu sama lain tadi. Based on the answers yang kita nampak, setiap ada saling hubung kait lah. Sebab everybody dia sebenarnya macam life cycle sebenarnya daripada
daripada alam persekolahan, masuk ke peringkat universiti, college, kemudian sambung ke alam pekerjaan kan. Jadi terima kasih kepada semua panel yang telah menjawab persoalan dan mengupas dengan baiklah tajuk forum kita pada hari ini. Saya juga sebenarnya masa ni mencemburui kita, tapi saya buka peluang kepada peserta yang ingin bertanyakan soalan. Nanti sekiranya ada masa mungkin kita akan respon, boleh masuk soalan tu dalam ruangan chat. Kalau tak sempat dalam forum, kita akan respon dekat dalam kita punya website. So kita akan respon di situlah. Dan jangan risau kalau ada soalan-soalan yang bertuah yang kita nampak macam menarik tu, ada juga hadiah yang kita akan berilah. Okay? Jadi untuk menjayakan transformasi pembelajaran digital ni bukan satu perkara yang mudah lah yang saya nampak. Tidak cukup hanya beberapa inisiatif dan dalam tempoh yang singkat lah. Ya, ianya perlu lebih fleksibel, adaptif, tindakan daripada banyak pihak lah, melibatkan banyak pihak. Yang bagi saya juga yang paling penting istiqamah. So whatever challenge that we encounter, kita tak give up. Kita terus juga dan harapnya lebih berjaya lagi lah. Kemudian saya nak tutup jugalah saya punya ni dengan pantun. Orang IT nak berpantun ni. Tadi bukan buat sendiri. Membuat tugasan di waktu pagi agar ilmu mudah dipelajari. Maklumat diperolehi melalui teknologi. Pemangkin masyarakat berteknologi tinggi. Okey saya punya pantun. Okey, kita akan paparkan live QR code untuk mengisi, para peserta dijemput untuk mengisi maklum balas berkaitan topik forum kita pada petang ini. Kita harapkan juga you boleh scan QR code ataupun ada dekat dalam ruangan chat tu kita ada bagi dia punya link dia. Sekian daripada saya. Terima kasih kepada semua peserta yang telah menyertai sesi forum ini dan saya harap semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Saya serahkan kembali majlis kepada Puan Pengacara and back to you MC.